Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Noh Johari. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke Majlis Pembukaan Sidang Kemuncak ASEAN. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menekankan ASEAN perlu menggandakan usahanya untuk memajukan proses pembangunan komuniti. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sang Abdul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, pagi tadi berkenan berangkat ke Majlis Pembukaan Sidang-Sidang Kemuncak ASEAN ke-40 dan ke-41 serta sidang-sidang kemuncak berkaitan, sesi plenari Sidang Kemuncak ke-40 dan sesi retreat Sidang Kemuncak ke-41 yang berlangsung di Soka Phnom Penh Hotel, Kemboja. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Kebawah Duli Yang Maha Mulia mula-mula berangkat ke Majlis Pembukaan Sidang-Sidang Kemuncak ASEAN ke-40 dan ke-41 serta sidang-sidang kemuncak berkaitan yang turut dihadiri oleh ketua-ketua negara dan kerajaan ASEAN. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia dialalukan oleh Tuan Yang Terutama Samnak A.K. Mehe Senapade Techoh Hun Sen, Perdana Menteri Kemboja. Majlis dimulakan dengan lagu tema ASEAN, The ASEAN Way, diikuti dengan persembahan kebudayaan dan ucapan pembukaan daripada Tuan Yang Terutama Perdana Menteri Kemboja selaku pengerusi ASEAN tahun ini, dengan Tuan Yang Terutama mengalukan kehadiran para pemimpin dan delegasi ke Phnom Penh bagi menghadiri sidang-sidang kemuncak ASEAN ke-40 dan ke-41 serta sidang-sidang kemuncak berkaitan. Selesai majlis pembukaan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan para pemimpin ASEAN lainnya menyaksikan pameran gambar mengenai sumbangan Kemboja kepada ASEAN. Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke sidang-sidang kemuncak ASEAN di Phnom Penh pada tahun ini antara lainnya memberi peluang yang signifikan untuk mengesahkan semula hubungan akrab baginda bersama para pemimpin lainnya serta bagi meneruskan perbincangan ke arah mengukuhkan lagi kerjasama serantau. Dalam titah pada sesi plenari sidang kemuncak ASEAN ke-40, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menekankan ASEAN telah menghasilkan pelbagai pencapaian dalam mengekalkan keamanan dan kestabilan di rantau ini selama lebih 55 tahun. Oleh itu, ASEAN titah baginda perlu menggandakan usahanya untuk memajukan proses pembangunan komuniti dengan memanfaatkan pelbagai peluang seperti transformasi digital dan usaha berterusan dalam melaksanakan dan menaiktarafkan perjanjian-perjanjian perdagangan bebas, daya saing dan kedayatahanan ASEAN akan dapat dipertahankan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga menyambut baik pelancaran ASEAN Junior Fellowship Program pada bulan Ogos 2021. Dengan program tersebut dapat melengkapkan para belia ASEAN dengan ilmu pengetahuan mengenai mekanisme dalaman ASEAN dan memupuk hubungan yang baik sesama mereka.
Ke arah membina masyarakat yang bersepadu dan inklusif, Baginda menzahirkan sokongan terhadap keahlian Timur Leste dalam ASEAN serta bagi negara berkenaan untuk menjadi negara pemerhati buat sementara waktu ini sehingga syarat-syarat keahlian dimuktamadkan nanti. ASEAN tambah Baginda kini terlibat dalam salah satu usaha penting melalui proses post-2025 visioning. Negara Brunei Darussalam titah Baginda mengutamakan ASEAN dengan mempunyai hubungan kejiranan yang mesra dan kukuh serta persahabatan dan kerjasama yang lebih rapat. Dalam proses tersebut, keseimbangan pragmatisme dan aspirasi adalah diperlukan bagi memastikan ASEAN terus stabil dan progresif dan pada masa yang sama mengekalkan identitinya. Baginda juga bertitah menzahirkan penghargaan kepada Tuan Yang Terutama Datuk Paduka Lim Jock Hoi, Setiausaha Agung ASEAN terhadap sumbangan berharga beliau kepada ASEAN selama 5 tahun ini. Baginda seterusnya menyampaikan sokongan kepada Dr. Kao Kim Hon daripada Kerajaan Kemboja sebagai bakal Setiausaha Agung ASEAN seterusnya. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dalam titah juga menegaskan bahawa ASEAN perlu mengukuhkan kapasiti dan keberkesanan institusi bagi memastikan ianya dapat memanfaatkan nilai strategik serta mengharungi cabaran dan meraih peluang dengan cekap. Terdahulu, Tuan Yang Terutama Perdana Menteri Kemboja dalam ucapannya antara lain menggariskan kepentingan kerjasama ASEAN secara bersepadu dalam menangani cabaran-cabaran sedia ada dan yang akan muncul. Ini termasuk menekankan semula komitmen Kemboja terhadap usaha-usaha pembangunan komuniti ASEAN menuju ke arah mencapai keamanan, kestabilan, keselamatan dan pembangunan mampan. Semasa sesi plenari tersebut, para pemimpin mendengarkan laporan daripada Tuan Yang Terutama Datuk Paduka Lim Jock Hoi, Setiausaha Agung ASEAN yang mengongsikan pencapaian ASEAN untuk sama-sama pulih dari pandemik COVID-19 melalui pertumbuhan ekonomi yang signifikan pada tahap 5.1%, penaik tarafan perjanjian perdagangan utama bersama rakan-rakan dialog serta penandatanganan perjanjian ASEAN-European Union EU Comprehensive Air Transport Agreement. Para pemimpin ASEAN juga telah membincangkan kepentingan perpaduan bagi memastikan ASEAN bertindak balas terhadap cabaran-cabaran umum dan seterusnya meningkatkan kerjasama dalam bidang-bidang seperti keselamatan makanan, tenaga dan pembangunan digital. Pada penghujung sesi plenari, ASEAN Leaders Vision Statement on ASEAN ACT, Addressing Challenges Together, ASEAN Leaders Statement on the 55th Anniversary of ASEAN dan ASEAN Leaders Statement on ASEAN Connectivity Post-2025 Agenda dan ASEAN Leaders Statement on the Application of Timor-Leste for ASEAN Membership telah diluluskan. Semasa berangkat menghadiri sesi retreat Sidang Kemuncak ASEAN ke-41, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah ASEAN masih lagi dapat bekerjasama dengan rakan-rakannya serta mencari peluang-peluang untuk meningkatkan kerjasama walaupun ASEAN telah menghadapi cabaran-cabaran akibat kesan-kesan pelbagai dimensi daripada pandemik COVID-19. Baginda juga menegaskan ketegangan geopolitik yang semakin meningkat akan mengancam kemajuan usaha-usaha ASEAN termasuk keselamatan makanan dan tenaga. Oleh itu, ianya penting untuk menggalakkan hubungan yang stabil dan konstruktif dalam kalangan rakan-rakan ASEAN untuk bertindak balas terhadap cabaran tersebut. Dalam perkara itu, penglibatan dan kerjasama antara ASEAN dan rakan-rakannya adalah digalakkan. Ianya akan menunjukkan komitmen ASEAN terhadap arkitektur serantau yang terbuka dan inklusif serta menegakkan kesepaduan ASEAN. Oleh itu, Baginda menzahirkan sokongan terhadap kenyataan pemimpin-pemimpin ASEAN sempena ulang tahun ASEAN ke-55 dengan menyeru agar ASEAN sentiasa inklusif dan maju melalui kesepaduan yang kukuh ketika bekerjasama dengan rakan-rakan luar. Selain itu, para pemimpin ASEAN membincangkan mengenai hubungan luar dan hala tuju ASEAN pada masa hadapan serta bertukar-tukar pandangan tentang isu-isu serantau dan antarabangsa.
Oleh itu, 5-point sensus yang dipersetujui oleh para pemimpin semasa negara Brunei Darussalam menjadi pengerusi ASEAN pada tahun 2021 kekal menjadi rujukan yang sah dan perlu dilaksanakan dengan sepenuhnya. Para pemimpin juga telah membincangkan mengenai hubungan luar dan hala tuju ASEAN pada masa hadapan serta bertukar-tukar pandangan tentang isu-isu serantau dan antarabangsa. Pada sebelah petang, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat menghadiri Sidang Kemuncak ASEAN China ke-25. Sidang kemuncak tersebut berlangsung di Sokan Phnom Penh Hotel, Kemboja. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Pada sidang kemuncak tersebut, ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menekankan Republik Rakyat China merupakan rakan kongsi ASEAN yang penting dalam menyumbangkan secara signifikan ke arah keamanan serantau, pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial selama lebih 3 dekad. Kerjasama ekonomi yang meluas merupakan salah satu tonggak perkongsian strategik komprehensif ASEAN-China. Oleh itu, baginda mengalukan perundingan dalam menaik taraf Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China bagi memastikan ianya adalah terkini, lebih mesra perniagaan dan berdaya tahan dalam menghadapi cabaran global. Menyentuh mengenai perjanjian kerjasama teknikal, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berharap bagi pelaksanaan awal perjanjian tersebut sekaligus dapat mengukuhkan kapasiti manusia dan teknikal. Perjanjian tersebut sangat selaras dengan inisiatif pembangunan global yang diumumkan oleh Tuan Yang Terutama Xi Jinping, Presiden Republik Rakyat China, semasa Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2021 demi memastikan kemakmuran dalam jangka masa panjang. Baginda juga bertitah mengesahkan semula komitmen negara Brunei Darussalam untuk mengukuhkan usaha-usaha dan nama baik bagi pelaksanaan penuh dan berkesan Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) memandangkan tahun ini menandakan ulang tahunnya ke-20 serta menggalakkan pihak masing-masing untuk mempercepatkan rundingan ke arah kesimpulan Code of Conduct yang komprehensif dan teguh demi memastikan kepercayaan dan keyakinan berterusan di rantau ini. Sementara itu, Tuan Yang Terutama Li Keqiang, Premier of the State Council of the People's Republic of China, dalam ucapannya antara lain menekankan pencapaian ketara bagi hubungan dialog ASEAN-China. ASEAN-China merupakan rakan perdagangan terbesar antara satu sama lain meskipun berhadapan dengan kesan-kesan COVID-19 dan landasan antarabangsa yang rumit. Tuan Yang Terutama Samnak Yeka Mohasenapade Techo Hun Sen, Perdana Menteri Kemboja dan pengerusi ASEAN seterusnya menyampaikan kenyataan bersama ASEAN mengenai hubungan dialog ASEAN-China yang antara lainnya menyambut baik pelaksanaan ASEAN-China Comprehensive Strategic Partnership Plan for Action for Peace and Prosperity 2021-2025 serta melahirkan penghargaan terhadap sumbangan-sumbangan China kepada ASEAN COVID-19 Response Fund. Dalam sidang kemuncak tersebut, para pemimpin membincangkan mengenai peningkatan perdagangan terbuka ke arah kestabilan ekonomi serantau dan mengalukan kerjasama antara ASEAN dan China dalam bidang transformasi digital dan pertumbuhan hijau. Pada penghujung sidang kemuncak tersebut, ASEAN-China Joint Statement of the 20th Anniversary of DOC, ASEAN-China Joint Statement on Promoting Common and Sustainable Development dan ASEAN-China Joint Statement on Food Security Cooperation telah diluluskan. Menjaga kebersihan hendaklah dijadikan sebagai budaya dalam kehidupan. Ikuti bahan beritanya selepas ini.
Agama Islam menganjurkan umatnya supaya sentiasa mengamalkan kebersihan dalam semua perkara yang melibatkan diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara. Justru menjaga kebersihan itu hendaklah dijadikan sebagai budaya dalam kehidupan, sama ada kebersihan diri sendiri, tempat tinggal, masjid, tempat umum dan tempat makan seperti restoran. Sementara itu, ibu bapa hendaklah membimbing dan mengajar ahli keluarga tentang aspek kebersihan. Jadilah keluarga yang mementingkan kebersihan yang akhirnya akan menjadikan masyarakat dan negara yang mengutamakan kebersihan. Perkara tersebut antara intipati yang disampaikan dalam khutbah Jumaat hari ini yang bertajuk Menjaga Kebersihan dan Alam Sekitar. Untuk melahirkan persekitaran hidup yang bersih dan sentiasa kelihatan menarik, kita perlulah menghayati dan mengamalkan bersama perkara-perkara berikut. Pertama, kita hendaklah mengamalkan kesedaran terhadap kebersihan diri, tempat tinggal, tempat beribadah, tempat kerja dan seluruh tempat awam, kerana agama Islam mengutamakan kebersihan dalam semua bidang kehidupan. Kedua, setiap individu hendaklah mendisiplinkan diri dalam memikul tanggungjawab menjaga kebersihan dan hendaklah memiliki sikap suka kepada kebersihan. Ketiga, mengamalkan budaya tegur menegur dan nasihat menasihati sesama kita dalam hal menjaga kebersihan. Amalkanlah sikap tidak camah mata jika ternampak kekotoran. Dengan demikian, ia akan melahirkan perasaan cinta kepada kebersihan dan benci kepada kekotoran. Keempat, menggunakan kemudahan yang disediakan dengan sebaik mungkin seperti tong sampah, tong kitar semula dan tempat pembuangan sampah awam tanpa membiarkan sampah sarap dan kekotoran bertaburan merata-rata. Seramai 170 orang pelatih program Jati Diri kohort pertama menyertai Majlis Khatam Al-Quran pagi tadi. Majlis dikenalikan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui bahagian khidmat bakti negara dengan kerjasama Manpower Planning and Employment Council, Jabatan Perdana Menteri dan Institut Pendidikan Teknikal Brunei, Kementerian Pendidikan. Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Kesukanan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan memimpin bacaan surah Al-Fatihah diikuti dengan bacaan Khatam Al-Quran beramai-ramai. Penyampaian sijil kepada para pelatih lelaki disempurnakan oleh Pengiran Muhammad Amir Rizal, manakala Dr. Hajah Siti Haziah binti Penurangkaya Safu Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Ketua Sekretariat Tetap Manpower Planning and Employment Council, menyampaikan sijil kepada para pelatih perempuan. Majlis berlangsung di kem program Khidmat Bakti Negara Batu Apoi, Temburong. Sebelum ini, kami pernah membawakan laporan mengenai kes-kes kanser yang berlaku dalam kalangan wanita. Bagaimanapun, bersempena dengan kempen Movember yang disambut pada setiap bulan November. Berita perdana malam ini mengongsikan pengalaman seorang bekas pesakit kanser limfoma dalam mengharungi detik-detik getir dan penuh mencabar. Laporannya bersama Muhammad Daud Haji Tuah. Sokongan keluarga dan teman rapat para doktor dan jururawat telah memberi saya semangat. Mengimbas kembali pengalaman sebagai pesakit kanser limfoma, Awang Leong Weng Kit, 27 tahun berkata, sesiapa pun boleh mengidap kanser walaupun pada usia muda. Limfoma ialah sejenis kanser berasal daripada sel darah putih. Sel darah putih berfungsi melindungi badan daripada organisma asing seperti kuman, virus, kulat dan sebagainya. Pada mulanya, beliau tidak menyedari akan tanda-tanda kanser. Ia telah bermula dari kemunculan lymph node di leher saya, disertai selalu berpeluh di waktu malam. Saya telah menjalani biopsi diripas dan kemudiannya telah dimaklumkan bahawa saya menghadapi tahap 4 Hodgkin lymphoma yang mana telah didapati adanya penyakit tersebut di dalam tulang sumsum saya.
Dan seterusnya saya menjalani rawatan di Pantai Jeredong Specialist Center. Meskipun proses rawatan tidak mudah, namun beliau tetap tabah mengharunginya. Sokongan keluarga dan teman rapat para doktor dan jururawat telah memberi saya semangat untuk menjalani proses pemulihan tanpa mengalami sebarang isu lain. Dengan adanya doa serta menjaga pemakanan serta mengambil masa 30 minit untuk berjalan setiap hari. Berdasarkan perengkaan, hampir separuh daripada 987 kes baharu kanser yang didiagnosis dalam tahun 2020 adalah kes baharu kanser dalam kalangan lelaki. Menurut Kementerian Kesihatan, seorang daripada 4 lelaki di negara ini berisiko mengidap kanser sepanjang hayat mereka. Justru marilah bersama-sama meningkatkan kesedaran tentang kesihatan lelaki dengan memberikan sokongan dalam perjuangan melawan kanser lelaki. Risiko bagi setiap individu untuk mengalami strok dapat dikurangkan dengan mengamalkan gaya hidup sihat, senaman secara kerap serta pengambilan makanan yang sihat. Menurut Pertubuhan Strok Sedunia, dianggarkan 1 juta kes strok yang berlaku setiap tahun dikaitkan dengan kekurangan melakukan aktiviti fizikal. Perkara tersebut antara yang dikongsikan oleh Pegawai Perubatan di Brunei Neuroscience Stroke and Rehabilitation Centre BNSRC, Pantai Jerodong Specialist Centre PJSC. Menerusi edisi khas kali kedua mengenai penyakit strok sempena Hari Strok Sedunia yang diraikan setiap 29 Oktober. Berita perdana malam ini membuat tinjauan khusus tentang cara-cara meminimumkan risiko mengalami strok. Zulfadli Haji Kasim melaporkan. Hanya dengan 30 minit senaman sebanyak 5 kali seminggu boleh mengurangkan risiko untuk mengalami strok sebanyak 25%. Dr. Hazirah binti Syafri seterusnya menjelaskan butiran cara-cara tertentu bagi merendahkan risiko mengalami strok. Antaranya mengawal tekanan darah, mengamalkan makan minum yang sehat dan seimbang dan melakukan kegiatan fizikal. Number one, control blood pressure. This is by taking medications that you've been prescribed to lower your blood pressure and also to adjust your diet as well by reducing salt intake and also reducing red meat. The second is to control your blood cholesterol. This is by taking balanced diet, by reducing fatty, oily, fried food, and also taking medicine to lower your cholesterol level. Number 3 is to control your blood sugar level as well. This is by reducing sugar intake or minuman betin, 3-in-1 as well. And also if you're given medications to lower down your blood sugar level, it is important to take them regularly. Number 4 is to stop or to cut down smoking. Number 5 is to get active because the World Health Organization recommendation is to be engaged in physical activity. Mengamalkan cara hidup sehat amat penting demi kesejahteraan dan kebahagiaan diri, keluarga dan juga masyarakat. Dengan mengikut nasihat-nasihat tersebut, ianya akan sedikit sebanyak membantu dalam usaha kita ni bersama menuju ke arah warga sehat. Laporan Zulfadli Haji Kasim untuk Berita RTB. Universiti Brunei Darussalam UBD menduduki tempat ke-601 dari 700 dalam QS Universiti Dunia. Prestasi UBD menunjukkan impak penyelidikan yang dijalankan di universiti, terutamanya melalui kerjasama erat dengan universiti rakan kongsi terkemuka di seluruh dunia. Beberapa kerjasama menyaksikan ahli fakulti menyertai pasukan penyelidikan antarabangsa yang terkenal dalam pelbagai bidang, termasuk alam sekitar dan biodiversiti. Kerjasama erat antara ahli akademik dan agensi berkaitan diteruskan bagi memastikan dapatan kajian menghasilkan penyelesaian dan pembangunan.
yang memberi manfaat kepada semua lapisan masyarakat. Sementara itu, UBD terus mengekalkan kedudukannya sebagai salah satu universiti terkemuka di rantau ini dengan menduduki tempat ke-71 dalam QS Kedudukan Universiti Asia ketika ini. Hari Keusahawanan Anjuran Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB diadakan selama 2 hari sempena Convocation Kupu SB ke-12. Aktiviti berlangsung di kolej berkenaan. Mula diperkenalkan pada tahun 2017, sambutan yang diterima sangat menggalakkan sama ada dari jumlah penyertaan maupun jumlah pengunjung. Hari Keusahawanan ini mendedahkan produk atau perkhidmatan para peserta, antaranya jualan produk makanan dan minuman dan perkhidmatan mencuci kereta. Hari Keusahawanan ini sebenarnya ia berobjektifkan yang pertama sekali ialah sebenarnya memberikan peluang pendedahan kepada pelajar-pelajar untuk menceburi dalam bidang keusahawanan, khususnya kepada pelajar-pelajar yang mengambil kursus keusahawanan dalam pendidikan Islam di Kupu SB, dan kemudian memberikan peluang kepada agensi-agensi luar untuk mempromosikan produk dan juga perkhidmatan yang mereka ada. Persatuan Pengakap Daerah Tutong mengadakan majlis penganugerahan lencana keahlian pengakap sedunia kepada pemimpin-pemimpin pengakap di 2 buah sekolah di daerah Tutong beserta pemimpin-pemimpin pengakap dewasa dari Ibu Pejabat Persatuan Pengakap Daerah Tutong. Majlis berlangsung di Pusat Belia Daerah Tutong pagi tadi. 16 ahli pengakap menerima lencana keahlian Biro Pengakap Sedunia. Penyampaiannya disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Sufian bin Haji Abdul Karim, Pesuruhjaya Persatuan Pengakap Daerah Tutong, dan Dayang Lo Shi Yun, Pengerusi Kumpulan Pasukan Pengakap Sekolah Rendah Chong Hua Kiudang. Mereka adalah sebagai satu contoh kepada semua ahli-ahli pengakap yang di bawah mereka betapa pentingnya persaudaraan dalam pengakap, dan satu hari nanti mereka juga adalah seorang pemimpin untuk melatih kepada semua ahli-ahli pengakap daripada bawah hingga kepada dewasa. Orang ramai kini boleh mendapatkan perkhidmatan cuci cermin kereta dan perkhidmatan mengilatkan tayar dengan hanya mengisi minyak Shell V-Power. Perkara tersebut dinyatakan oleh Ketua Perdagangan Syarikat Pemasaran Brunei Shell Sendirian Berhad semasa ditemui petang tadi. Dalam temu bual, Dayang Erdiana Mulyati menjelaskan setiap pelanggan Shell V-Power akan dapat menikmati promosi perkhidmatan pit stop services sepanjang bulan November secara percuma tanpa had. Jadi ada jadualnya yang ditetapkan di stesen mana mereka akan berada. Jadinya bis pelanggan-pelanggan Shell V-Power bolehlah mendapatkan jadual tersebut daripada laman social media kami. Jadinya asal saja membali Shell V-Power akan boleh menikmati services pit stop ini dengan secara percuma. Pihak syarikat Brunei Shell Marketing Sendirian Berhad akan sentiasa mengemaskini sosial media dan laman sesawang mereka. Para pelanggan yang ingin mengambil peluang tersebut perlu melayari laman sosial syarikat berkenaan untuk mengetahui giliran stesen minyak yang mengadakan promosi pit stop tersebut. Jumlah perdagangan meningkat 37.3% daripada 2,018.5 juta ringgit pada Ogos 2021 kepada 2,771.3 juta ringgit pada Ogos 2022 disumbangkan oleh kenaikan kedua-dua nilai ekspor dan import antara tempoh tersebut. Dalam siaran media, Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Kewangan dan Ekonomi memaklumkan berbanding bulan Julai 2022, jumlah perdagangan menurun 7.8% disebabkan penurunan jumlah ekspor dan import terutama bahan api galian. Jumlah ekspor meningkat 35.3% daripada 1,246.4 juta ringgit
pada Ogos 2021 kepada RM1,687 juta pada Ogos 2022. Ini terutama disebabkan peningkatan ekspor bahan api galian dalam tempoh yang sama. Ekspor bahan kimia juga meningkat dalam tempoh yang sama. Peningkatan ekspor bahan api galian didorong oleh peningkatan nilai ekspor minyak mentah, gas asli cecair LNG dan produk petroleum. Peningkatan ekspor minyak mentah disebabkan oleh peningkatan harga purata 53.6% pada Ogos 2022 berbanding Ogos 2021. Manakala peningkatan ekspor gas asli cecair juga disebabkan oleh kenaikan harga ekspor sebanyak 53.1%. Bagi ekspor produk petroleum mencatatkan peningkatan daripada RM400.7 juta kepada RM756.8 juta yang mana komoditi utama adalah bahan api diesel otomotif. Dari segi komoditi ekspor, bahan api galian merupakan penyumbang utama kepada ekspor negara Brunei Darussalam diikuti dengan bahan kimia dan jentera dan kelengkapan pengangkutan. Pasaran ekspor utama pada bulan Ogos 2022 adalah Malaysia, diikuti Australia dan Singapura. Komoditi ekspor terbesar ke negara Malaysia, Australia dan Singapura adalah bahan api galian. Jumlah nilai import meningkat pada bulan Ogos 2022 disebabkan peningkatan import bahan api galian sebagai import pengeluaran bagi industri petrokimia hiliran. 5 komoditi import utama pada bulan ini adalah bahan api galian, diikuti jentera dan kelengkapan pengangkutan, makanan, barangan keluaran kilang dan bahan kimia. Sumbangan terbesar rakan dagangan import adalah dari Malaysia, diikuti oleh Emirat Arab Bersatu dan Republik Rakyat China dengan komoditi import terbesar adalah bahan api galian. Pengangkutan melalui laut menyumbangkan bahagian tertinggi bagi kedua-dua ekspor dan ini diikuti oleh pengangkutan udara dan melalui darat. Laporan perangkaan perdagangan barangan antarabangsa bulan Ogos 2022 diperoleh melalui laman sesawang JPES di deps.mofi.gov.bn. Status harian normal baharu COVID-19. Satu kes berada dalam kategori 4 iaitu yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan memaklumkan 527 kes dilaporkan sembuh. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun, 86.4%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin, 61.8%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin, 78.8%. Keputusan peperiksaan pemilihan calon ke Sekolah Arab PCKSA bagi tahun 2022 telah dikeluarkan. Bahagian peperiksaan Jabatan Pengajian Islam memaklumkan seramai 421 calon dari 1091 calon yang menduduki peperiksaan tersebut telah lulus dan akan mengikuti pengajian tahun 5 di sekolah-sekolah Arab bagi sesi pengambilan tahun 2023. Seramai 190 orang calon adalah lelaki dan 231 adalah perempuan. Jumlah pencapaian lulus meningkat sebanyak 6.99% berbanding pencapaian tahun 2021. Guru-guru besar sekolah agama yang berkenaan boleh mengambil keputusan peperiksaan esok 12 November 2022 di Pejabat Bahagian Peperiksaan Jabatan Pengajian Islam di lantai bawah Kementerian Hal Ehwal Agama Jalan Dewan Majlis bermula pukul 10 pagi. Bagi ibu bapa atau penjaga calon boleh menghubungi pihak sekolah di mana anak mereka bersekolah agama. Sehubungan itu, ibu bapa atau penjaga bagi calon-calon yang lulus boleh mengambil borang pendaftaran atau kemasukan ke Sekolah Arab di Sekolah Arab Sultan Haji Hassanal Bolkiah dan Sekolah Persediaan Arab Bandar Seri Begawan bagi daerah Brunei dan Muara, Mahat Islam Brunei bagi calon daerah Tutong, Sekolah Arab Belait dan Sekolah Arab Temburong. Bagi Sekolah Al-Falah, dapatkan borang kemasukan di Sekolah Al-Falah Sungai Akar.
Borang boleh diambil bermula hari Isnin 14 November 2022 dan dikembalikan tidak lewat 28 November 2022.